sejahtera, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan penan hakim yang arif lagi bijaksana dan penjaga masa yang setia, guru-guru dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Hai kawan-kawan, topiknya saya di sini ialah untuk menyampaikan sebuah cerita teladan yang bertajuk Ibuku Bermata Satu. Di dalam sebuah kampung tinggallah sepasang suami isteri. Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Mira. Pada satu hari, Mira dan ayahnya terbabit dalam kemalangan. Kemalangan itu telah meragut nyawa ayah Mira. Bagaikan jatuh di tepi tangga, sudah hilang tempat bergantung. Mira yang masih kecil itu pula cedera parah. Kepalanya luka, matanya tertusuk kaca. Doktor mengesahkan Mira hilang sebelah mata. Hampir pingsan Mak Mira mendengar berita tentang anaknya itu. Mak Mira tak sampai hati melihat anaknya membesar dengan sebelah mata. Doktor, tolonglah berikan sebelah mata saya kepada anak kesayangan saya. Rayuan Mak Mira kepada doktor. Doktor pun menjalankan perbedahan. Walaupun Mak Mira kesakitan, dia masih tabah hati dan sentiasa berdoa supaya anaknya segera sembuh. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Mira semakin sehat. Akhirnya Mira sembuh sepenuhnya. Kini Mira belajar di sebuah sekolah. Mira berjaya menjadi seorang murid yang cemerlang. Pada satu hari, sekolah Mira mengadakan hari anugerah kecemerlangan. Ibu bapa dijemput hadir untuk meraihkan majlis tersebut. Cikgu Julia memberikan surat jemputan kepada Mira untuk menjemput ibunya datang ke sekolah. Mira berasa sesal hati. Sebenarnya dia tidak mahu ibunya datang ke sekolah. Baginya, ibunya amat memalukannya. Selama ini dia tidak membenarkan ibunya datang ke sekolah. Segala urusan persekolahan diurus oleh jirannya yang baik hati, yaitu Mak Dara. Malang sungguh nasib si ibu dibenci oleh anak sendiri. Kepada siapa hendak mengadu, hanya menangis seorang. Tiba di rumah, Mira memberitahu ibunya, "Ibu, pihak sekolah mengadakan hari anugerah kecemerlangan. Ini sudah jemputan untuk Miru." Ibu, kata Mira. Berkat doa ibu, Mira menjadi murid cemerlang. Kata ibu Mira sambil tersenyum bangga. "Ibu, Mira tak mahu ibu datang ke sekolah. Mira malu, Bu. Malu. Mata ibu buta sebelah. Mira nak Mak Dara yang datang, bukan ibu," jerit Mira dengan suara yang garang. Mak Mira hanya mendiamkan diri. Air matanya berlinangan. Dia tidak menyangka anak yang disayanginya dan ditata seperti minyak yang penuh sanggup berkata begitu kepadanya. Kawan-kawan nak tahu kisah seterusnya? Tibalah hari anugerah kecemerlangan. Tiba-tiba Mak Dara jatuh sakit, tidak dapat datang ke sekolah. Dengan berat kaki, Mak Mira melangkah ke sekolah. Apabila ternampak ibu, Mira merasa sangat marah. Mira segera mendapatkan ibunya. Niatnya hendak menghalau ibunya dari situ. Belum sempat pun Mira bersuara, kawan-kawan Mira telah mempersilakan ibunya duduk di tempat yang disediakan. Cikgu Julia yang berdiri di situ pun bersuara, "Mira, ibu Mira memang hebat. Walaupun hanya bermata sebelah, dia berjaya mendidik kamu menjadi seorang murid yang cemerlang." Mira tergaman apabila guru dan rakan-rakannya dapat menerima keadaan ibunya. Rasa marah terhadap ibunya hilang sikit demi sedikit. "Mira, bagaimanakah ibu Mira boleh menjadi begitu?" Cara kawan-kawan Mira membuat Mira terdiam. Disebabkan sering diejek-ejek oleh rakan-rakannya tentang keadaan ibunya semasa kecil, dia menjadi drama. Tiba di rumah, dia bertanya kepada ibunya. Ibu Mira pun menceritakan hal sebenar. Pilunya hati Mira apabila mendengar berita tentang anaknya, tentang kisah ibunya itu. Mira merasa amat menyesal atas semua perbuatannya selama ini. Kawan-kawan, begitulah kisah Ibuku Bermata Satu. Pengajaran dari cerita itu tadi ialah: pertama, kita hendaklah menghormati
ibu bapa kita, walau bagaimanapun keadaan mereka. Kedua, kita hendaklah membalas jasa ibu bapa kita karena jasa dan pengorbanan mereka amat tinggi. Ketiga, kejayaan yang kita capai adalah berkat ibu bapa kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar kawan-kawan? Harap-harap semuanya sehat. Pada hari ini saya ada satu kisah yang hendak dikongsikan kepada kawan-kawan. Tajuk cerita saya ialah Maafkan Cikgu. Kenapa cikgu boleh minta maaf ya? Kalau kawan-kawan semua nak tahu, marilah dengar cerita saya. Kawan-kawan yang saya hormati, kisahnya adalah tentang seorang anak yatim yang bernama Amir. Ayahnya telah meninggal dunia sejak dia masih kecil lagi. Untuk menyala kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah, menebas kebun dan menjual kue. Namun, Amir tidak pernah mengeluh. Malah, dia turut membantu ibunya dengan menghantar surat kabar sebelum ke sekolah. Baiknya Amir itu ya kawan-kawan. Seperti biasa, pada pagi itu, Amir mengayuh basikapnya laju-laju. Kebelah-belah badannya. Amir bimbang akan bertembung dengan Cikgu Hakim, guru disiplinnya di sekolah. Mendengar namanya sahaja sudah cukup membuat pelajar-pelajar kecut perut. Apatah lagi bila bersama dengannya. Seramnya. Ingatlah ya kawan-kawan, datanglah ke sekolah bukanlah sikap yang baik. Ketika sampai ke sekolah, jam tangan Amir menunjukkan jam 8.30 pagi. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Amir pun menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, Amir! Nama Amir dipanggil. Panggilan itu lantas mematikan langkahnya. Degup jantung Amir bertambah kencang. Terlihat wajah Cikgu Hakim yang sangat serius. Dengan suara yang lantang, Amir dimarahi kerana datang lewat. Amir hanya membisu, memberi alasan pada saat itu bukanlah tindakan yang bijak. Walaupun Amir pernah menjelaskan, tetapi Cikgu Hakim enggan mendengarnya. Malah dia dituduh menegakkan benar kuasa. Kawan-kawan sekalian, apakah yang berlaku selepas itu? Apalagi Amir dibawa ke bilik guru disiplin. Dia telah diberi surat amalan untuk disampaikan kepada ibunya. Amir pun menerimanya dengan sedih. Berat mata yang memandang, tidak lagi bangku yang memikul. Amir kecewa kerana dituduh sebagai pelajar yang malas. Padahal dia bukanlah seperti apa yang disampaikan. Rakan-rakan Amir juga sering mengejeknya kerana selalu didenda atas kelewatannya sampai ke sekolah. Setelah sesi persekolahan tamat pada hari itu, Amir pun terus pulang ke rumah. Selepas selesai solat, Amir pun terus ke dapur kerana perutnya terasa terlalu lapar. Apabila dia hendak ingin menjamah makanan, dia teringat kembali peristiwa yang berlaku di sekolahnya tadi. Seleranya hilang. Amir membuat keputusan untuk pergi ke kebun Pak Megat untuk berjumpa dengan ibunya. Amir ingin menceritakan peristiwa yang berlaku di sekolahnya tadi. Apabila terlihat oleh ibunya, dia tidak sampai hati untuk menceritakan. Malah, dia turut membantu ibunya menyelesaikan kerja. Baginya, ibulah segala-galanya. Ingatlah kawan-kawan, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kawan-kawan yang dikasihi, pada malam itu, Amir nekat menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja, lantas menyerahkan tugas yang diterimanya daripada Cikgu Hakim. Amir
Amel melihat wajah ibunya amat sedih setelah membaca surat itu. Bagi ibu Amel, dia masih mampu menjalani kehidupan mereka. Apa yang diharapkan oleh ibu Amel ialah dia ingin melihat anaknya berjaya dalam pelajaran. Kawan-kawan yang disayangi sekalian, kawan-kawan yang disayangi sekalian, sebagai pelajar tahun 6, Amel dapat berpikir dengan baik. Dia telah membuat keputusan untuk berhenti kerja dan dia beradab selepas ini akan datang awal ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Justru pagi-pagi lagi, Amel telah sampai ke kedai Pakcik Mutu, tempat dia mengambil surat khabar. Amel ingin menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Selepas itu, Amel mengayuh bisikannya lebih laju daripada biasa. Amel tidak ingin terlambat lagi. Dia sudah seret dengan hentikan guru disiplinnya. Setelah sampai ke sepanjang jalan, tanpa melihat di sebelah kanan, dia terus melintas. Malamnya, Amel telah dilanggar sebuah kereta. Amel tercampak ke seberang jalan. Orang yang melanggar Amel tadi terus menghantarnya ke klinik yang berdekatan. Hujunglah, Amel tidak apa-apa. Dia hanya mengalami luka-luka kecil sahaja. Itulah kawan-kawan, kita mestilah berhati-hati semasa berada di jalan raya. Tidak lama kemudian, Amel pun sedar. Dan dia terkejut melihat Cikgu Hakim berada di sisinya. Dengan wajah yang ikhlas dan mesra, Cikgu Hakim meminta maaf atas kecuaiannya Amel tercedera. Maafkan Cikgu, Amel. Dengan senang hatinya, Amel memberitahu bahawa dia yang bersalah karena tidak berhati-hati. Begitulah kawan-kawan, niat di hati untuk membantu keluarga adalah sifat yang mulia. Namun, kita mestilah memikirkan keselamatan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam menjelang pendidikan memberi salawat dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana dan penjaga masa yang setia, guru-guru dan rakan yang saya hormati sekalian. Hai kawan-kawan, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang diberi tajuk Sejadah Rindu Buat Ayah. Aiman melihat jam di dinding biliknya sudah menunjukkan pukul 7.15 pagi. Hari sudah lewat, pasti aku akan didenda oleh Cikgu lagi. Belum Aiman lantas mencapai gate sekolahnya yang berada di dekat. Tiba-tiba Aiman terpandang secang topi warna hitam tersegang logo syarikat penerbangan Malaysia milik ayahnya. Topi hitam itu begitu mengganggu pikiran Aiman. Kerinduan seseorang yang Aiman dambakan sangat mendalam. Sudah lama Aiman tidak melihat wajah ceria ayahnya sejak dia berusia 12 tahun lebih. Kawan-kawan nak tahu apa yang terjadi kepada ayah Aiman? Pagi itu merupakan hari terakhir Aiman menduduki usia pencapaian sekolah rendah. Teringat-ingat di pikiran Aiman akan kejadian malam tadi. Ibu, apa yang telah berlaku? Mengapa riak muka ibu kelihatan sedih? Soal Aiman kepada ibunya. Aiman, sebenarnya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ibu harap Aiman kuat dan sabar untuk menerimanya. Jawab ibu Aiman dengan nada suara yang sangat sayu. Jantung Aiman mula berdebar kencang. Dunia Aiman terus gelap apabila mendapat tahu akan kematian ayahnya. Lantas Aiman meninggalkan kerja-kerja ulang kajinya dan terus berlari ke bilik. Terbayang-bayang di pikiran Aiman akan keregilan dan penekalan Aiman terhadap ayahnya yang pada saat itu. Aiman, dah senja-senja ni tak tahu nak pergi mandi. Asyik nak main saja. Dah siap kerja sekolah kau? Kata ayah Aiman. Kata-kata ayahnya itu langsung tidak dipedulikan oleh Aiman. Ish, sibuk orang tadi nak main kata senang. Ulat Aiman. Rasa menyesal akan peristiwa itu mula mencengkam dirinya. Air mata keinsafan Aiman mula berpicuran membasahi pipinya.
Reza bang ibunya apabila melihat Aiman yang sedang menangis di lutut katil di samping memelukkan belikan milik Aiman. Tahukah kau, ada jernih yang tergenang di kelopak mata ibunya, mula muncul lagi melangit kedua lengan pipinya. Tahukah kawan-kawan, betapa hancurnya hati Aiman karena sudah dengar berita itu. Tatkala dia masih perlu menjalani pemeriksaan. Selepas tamat pemeriksaan, Aiman dibawa pulang oleh Cikgu Mastura. Duduk Aiman di hujung kepala ayahnya apabila melihat tubuh kaku ayahnya tanpa bergerak sedikit pun. Apa yang terpancing keluar dari mulut Aiman hanyalah memanggil ayah. Mengapa ayah tinggalkan Aiman di saat Aiman sangat memerlukan ayah? Namun begitu, panggilan itu sudah tidak mampu lagi diterjemahkan. Betapa luluh dan pilu hati Aiman karena sudah kehilangan peluang untuk mendapatkan, mencium dan bermesra dengan ayahnya. Aiman, tugasmu adalah satu, menuntut ilmu, berjayakan dirimu. Jangan pernah kamu pikir bagaimana ayah akan membahagiakan kamu. Terngiang-ngiang nasihat ayah dahulu. Kini, Aiman telah melepas sinar kenangan dalam dirinya. Aiman tekad untuk menjadi seorang yang berguna dan bertanggung jawab untuk keluarga. Lantaran kasih sayang Aiman terhadap ayahnya, kini Aiman sentiasa menjadikan tikar sejadah ayahnya sebagai tempat untuk melepaskan kerinduan pada ayahnya. Setiap pengusaha kerinduan pasti akan dilepaskan di atasnya. Pengajaran daripada cerita ini, janganlah sesekali kita meninggikan suara terhadap ibu bapa dan membantah apa yang disuruh oleh mereka. Hargailah mereka, peluklah mereka seerat-eratnya. Kita tidak tahu sampai bila Tuhan akan pinjamkan masa kepada kita untuk memeluk mereka. Apabila mereka dijemput ilahi, maka hilanglah satu nikmat dunia yang Tuhan beri kepada kita. Oleh itu, bersama-samalah kita menjadikan cerita ini sebagai satu teladan. Pesanan terakhir daripada sayangilah keluarga kita. Sayangilah ibu dan ayah kita hingga ke akhir nyawa. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, salam menjelang pendidikan negeri Sarawak dan salam Esa Madani. Saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis, Barisan Pilihan Hakim yang ada lagi bijaksana dan penyelenggara yang setia, guru-guru dan rakan-rakannya sehormati sekalian. Hai kawan-kawan, tadi cerita saya adalah siapa sangka, hai kawan-kawan. Di dalam sebuah kampung tinggallah seorang budak lelaki bernama Asman. Asman tinggal bersama-sama dengan ibu serta 3 orang adiknya. Asman dan adik-adiknya merupakan anak yatim yang telah kehilangan kasih sayang dan tempat perlindungan dari seorang insan yang bergelar ayah sejak 2 tahun yang lalu akibat kemalangan jalan raya. Namun kasih sayang dari ibunya sering berubah dan tidak pernah kurang. Sebagai seorang ketua keluarga, Asman telah berjanji pada dirinya untuk sentiasa melindungi ibu dan adik-adiknya. Asman juga berusaha untuk belajar bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan. Asman merupakan seorang pelajar yang sangat kreatif di sekolah dan sambil sering bantu ibunya meringankan beban keluarga. Rutin harian Asman dipenuhi dengan kerja-kerja yang bermanfaat kerana bagi Asman masa itu emas. Tahun 2020 mula bergembira, Asman berasa bekerja. Pada tahun ini Asman bermimpi untuk pencapaian sekolah rendah UPSR. Asman telah berjanji dan berusaha akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusannya sendiri. Namun, sangka panas hingga petang merupakan hujan di tengah hari. Zaman dan semangat Asman ibarat henti di tengah jalan apabila COVID-19 mula melanda negara kita Malaysia. Rutin harian Asman mula berubah. Sekolah mula ditutup. Ibu Asman mula dibanting menjajah. Asman hanya mampu berada di rumah. Tiap hari, Asman akan mencatat setiap bilangan kios COVID-19 yang terjadi di akbar kerana amat mengharapkan penurunan kios positif. Hari demi hari, bulan demi bulan, rakyat Malaysia mula hidup dalam situasi normal baharu. Asman dan ibunya mula berasa resah dan gelisah memikirkan nasib mereka yang tiada mata pencarian. Uang simpanan yang ada semakin kekurangan. Namun, Asman bersyukur banyak bantuan diterima yang mampu meringankan bebanan mereka sekolah. Namun Asman sedar mereka tidak boleh hanya mengharapkan pertolongan dan bantuan semata-mata.
Pada malam itu, Asma tidak dapat melakukan memikirkan nasib dan keluarga. Asma sedang semakin hari selamat kondisi ini semakin mengganas, menyebabkan kehidupan manusia seluruh dunia terjejas. Asma teman-teman memikirkan jalan untuk satu, mencari uang dan menyambung pekerjaan mereka mereka. Tiba-tiba, Asma teringat kata-kata Al-Amun yang sangat mengharap agar Asma dapat meneruskan tradisi dan kebenarannya. Asma sendiri dan mengajar halaman. Akhirnya Asma dengar tiga mimpi yang indah. Pada keesokan harinya, Asma bangun dengan wajah yang ceria. Ibu Asma keheranan melihat tingkah laku anaknya. Selepas sarapan, Asma kemudian tergesa-gesa menuju ke bilik store yang terdapat di belakang rumahnya. Asma mulai mencari sesuatu. Matanya melia-lia. Akhirnya Asma tersenyum kegembiraan. Asma mengambil pengadaan tersebut dan membawanya pergi untuk dibersihkan. Siapa sangka, ini Asma dan ibunya mampu membuat senyuman karena sedikit sebanyak kehidupan mereka mulai berubah selepas Asma yang menunjuk ibunya untuk meneruskan kembali tradisi dan kemahiran arwah ayahnya dalam menghasilkan bola ikan yang menggunakan mesin pengandung peninggalan arwah ayahnya. Rezeki mereka juga semakin bercurah-curah setelah berjaya mencuri kembali hati pelanggan arwah ayahnya terhadap keenakan bola ikan kesepi asli pasangan. Asma sedang tiada siapa yang mempunyai hasil mereka keluarga melainkan diri mereka sendiri. Ini Asma semakin semangat dan beribunya yang sering tidak menangkan dalam melayani pemeriksaan pelanggan-pelanggannya melalui pembelian secara dan pengaturan dari rumah ke rumah. Namun begitu, Asma tidak pernah lalai terhadap pelajarannya. Bagi Asma hanya usaha tangga kuliahan. Jika tidak dilakukan yang mana dapat satunya. Asma tidak pernah leka dengan kesenangannya sekarang. Bahkan ia menjadi pemakai semangat jika Asma semakin berusaha demi sebuah kuliahan. Walaupun pembelajaran ini dalam suasana yang baru, Asma tetap berusaha mengikuti semua sedikit pembelajaran secara dalam keadaan yang berada tidak diwakili. Asma akan susah berusaha memperhatikan dalam mengikuti pembelajaran secara dalam keadaan di samping bantu ibu yang menguruskan kenyataan bola ikan bersama. Asma juga berharap agar suatu hari nanti Asma mampu merupakan kenaikan arwah ayahnya. Pengajaran daripada cerita ini tadi ialah masa tidak pernah menurut kita, jadi kita lah mungkin tidak masa. Walaupun negara kita kini berada dalam fasa peperangan menangani virus COVID-19, pelajaran tetap menjadi keutamaan kita sebagai pelajar. Berusaha mengikuti segala aktivitas pembelajaran dalam keadaan yang telah ditetapkan. Ingatlah kawan-kawan sampai semoga benar lama-lama menjadi baik. Sekian sahaja kita selama hari ini. Apa yang lebih terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pengerusi majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia, guru-guru dan rakan-rakan yang saya hormati. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Batu Belah Batu Bertampur. Pada zaman dahulu, tinggal seorang ibu tunggal bernama Mak Tanjung yang tinggal bersama anaknya Pekan dan Melur di kaki Bukit Berapi. Semenjak suaminya meninggal dunia, Mak Tanjung menjadi muram dan pendiam. Dia asyik bersedih hati. Kerjaannya mencari akar kayu juga diabaikan. Pada satu hari, Mak Tanjung teringin makan telur ikan tembakul. Dia pun pergi ke sungai untuk menangkungnya. Bukan main suka hatinya apabila dapat menangkung seekor ikan tembakul. Sampai di rumah, Mak Tanjung terus menyiram ikan tersebut. Diberinya kepada Melur untuk digulai. Masalah telur dan ikan tembakul ini, Mak ingin makan telurnya, kata Mak Tanjung. Kemudian, dia keluar mencari akar kayu. Selepas siap masak gulai, Melur mengasingkan separuh telur tembakul diletaknya di atas pala. Pekan makan gelojoh sekali. Apabila habis, dia minta lagi. Tidak lama kemudian, Mak Tanjung pun pulang ke rumah. Di mana telur ikan tembakulnya?
Tanya Mak Tanjung. Sudah habis Emak kan? Pekan yang makan kesemuanya. Jawab Melur perlahan. Sampai hati kamu berdua, kata Mak Tanjung kecil hati. Sedih benar hatinya kerana anak-anaknya sampai terlupa kepadanya. Mak Tanjung merajuk lalu pergi ke hutan. Di hutan ada batu belah. Batu itu berkuaka. Kalau dia lapar, dia akan terbelah. Apabila dia sudah mendapat mangsanya, ia akan bertangguh. Mak Tanjung melangkah laju ke arah batu berkuaka itu. Melur dan Pekan mengejar dari belakang. Kedua-dua orang anaknya itu berteriak sambil menangis. Melur dan Pekan mahu ibu mereka pulang. Bum, bum, batu belah bersuara. Melur dan Pekan berlari sekuat hati. Namun apabila sampai di batu berkuaka itu, ia sudah tertangkup. Bayangan ibu mereka sudah tiada. Pada keesokan paginya, Nenek Kebayan terjumpa Melur dan Pekan yang masih tidur. Mereka tertidur di depan batu belah. Setelah letih menangis, ibu mereka tidak akan pulang. Sejak hari itu, Melur dan Pekan tinggal bersama Nenek Kebayan. Melur berjanji pada suatu hari nanti dia mesti hapuskan batu belah yang berkuaka itu. Dia dan adiknya terlalu rawan kerana ibu mereka telah mati di situ. Masa pun berlalu. Melur menjadi gadis rupawan, parasnya cantik dan menawan. Pekan pula gagah dan tampan. Pada suatu hari, Raja Indra Sakti mengadakan termasya menyambung ayam. Diam-diam Pekan membawa ayam jalak ke termasya itu tanpa memberitahu Melur atau Nenek Kebayan. Hai orang muda, apa yang hendak engkau pertaruhkan? Tanya Raja. Jika Patik kalah, Patik akan bekerja untuk tuanku. Jika Patik menang, Patik hanya mahu sepasang pakaian. Jawab Pekan. Baginda tersenyum, tanda setuju. Jalak pun bersambung dengan ayam raja. Tidak diduga, Jalak menang apabila tajinya mencederakan ayam raja. Pekan gembira, dia akan dapat hadiah dari raja. Tiba-tiba kakaknya Melur merah kerana marah. Pekan, kau pulang sekarang. Jangan berani hendak mengambil hadiah selepas ayam itu dicederakan oleh si Jalak, kata Melur. Raja Indra Sakti mendengar kata-kata Melur itu. Baginda melihat wajah Melur yang cantik rupawan. Petang itu, satu rombongan dari istana datang ke rumah Nenek Kebayan. Mereka membawa cincin pinangan. Melur menerima pinangan Baginda Raja Indra Sakti. 7 hari sebelum hari perkahwinan antara Melur dan Raja, satu rombongan pergi ke Bukit Berapi. Mereka membawa peluru dan meriam, lalu membegil batu belah tersebut. Pada masa yang sama, Baginda mengumumkan termasya menyambung ayam mesti dihentikan. Semenjak hari itu, batu belah tidak mengaum lagi dan gelanggang sambung ayam pun tinggal lenggang. Pengajaran dari cerita ini ialah jangan sekali kita menyakiti hati ibu bapa kerana mereka telah banyak berjasa kepada kita. Kedua, kita perlulah meminta izin dan kebenaran terlebih dahulu sebelum mengambil hak orang lain. Sekian, terima kasih. Bercerita tahap 2, adik Vanessa binti